Okey, nampak tak skrin cikgu? Seorang respon vektor kertas 1 bahagian A. Nampak tak? Nampak. Nampak, okey. Okey, soalan 1. Siapa yang dah cuba? Faham tak vektor ni? Ulang kaji je. Awak tengok balik yang lepas. Yang lepas pula yang last year punya yang awak dah belajar. Kan? Apa awak tengoklah ulang kaji balik. Okey Siapa yang tak faham, okey awak tengok kat sini ulang kajilah. Kedudukan rumah samad kat sini. Okey, vektor kedudukan rumah samad. Inilah. Okey, vektor dia. Vektor kedudukan kampung samad pula yang ni. Okey. Jarak di antara rumah samad dan kampung samad diukur dalam kilometer. Diukur dalam kilometer. Jadi kan awak tahu kan? Siapa dia di sini Okey. Selalunya awak ingat sebab awak kan KSSM, dia selalu kan dulu vektor dia direct question. Sekarang ni Maths dia suka buat macam satu masalah pula tau. Tengok ni. Dia cerita pula, Samad mahu berbuka puasa bersama-sama ibunya di kampung. Waktu berbuka puasa di kampung adalah 7.20 malam. Dia bukan setakat tanya vektor, dia tanya pula macam ni. Memanglah jadi isu dah macam ni. Sekarang ni ramai yang duk confuse soalan macam ni Bila dia tanya pelik-pelik sikit kan. Jadi yang penting sekarang ni awak tengok kan. Rumah samad ni kan. Okey, semua ada kertas soalan kan. Sebab cikgu nak pergi tulis sebab sini tak ada ruang nak tulis tau. Cikgu tambahlah slide lagi kat sini. Okey, kalau nama vektor kedudukan bila IJ ni maksud dia vektor dalam satah Cartesian. Okey, cikgu tak ambil ruler lah pula. Tak apa. Faham lah kot nah. Okey, dia maksud dia melibatkan I dengan J. Contoh dia mestilah daripada asalan. Contoh dia rumah samad tu. Katakanlah rumah samad tu tadi apa dia tadi? Vektor kedudukan, cikgu nak bagi awak faham lah kan. Vektor kedudukan rumah samad dengan vektor daripada kampung samad tu sendiri. Katakanlah ada dua benda lah kat sini. Satu tu rumah samad ni O lah, awak anggap sebagai dia O ni dia punya asalan lah kan. Katakanlah rumah samad. Rumah samad ni kita kata apa? Dia nak apa ni? Katakan rumah samad, kita kata apa? S lah, rumah samad. Rumah samad. Kampung samad. K lah katakan. Macam tu lah contoh dia. Vektor dia tu daripada dia ada tempat rujukan dia. Jadi dia nak sekarang ni, soalan dia cuba tengok Tengok balik tengok dia kata jarak di antara rumah samad dan kampung samad. Awak faham tak? Kampung tu macam dia masuk-masuk satu kampung kan. Macam kita duduk satu kawasan. Tapi dalam satu kawasan tu bukannya masuk-masuk tu dah rumah dia. Faham tak Okey. Jadi maksud dia contoh dia kata jarak di antara rumah samad dan kampung samad diukur dalam kilometer. Yang ni lah. Dia nak yang ni. Jadi dia nak SK kan kat sini. Okey. Dia nak SK lah kat sini contoh dia lah. Okey. Dia nak SK. Jadi awak nak SK, vektor apa yang awak kena ni? Okey, katakan ni OS. Yang ni OK. Jadi awak nak SK, jalan shortcut. Vektor kalau jalan jauh, kan cikgu kata jalan dalam bentuk apa ni? Hukum segitiga vektor. Jadi awak ingat laluan awak nak S ke K ni. Jadi SO tambah OK. Betul tak? SO ada jawapan kan, ada setengah awak tengok jawapan pun awak tak faham kan. Jadi ni yang cikgu nak terang ni. SO tambah OK. Awak kena lukis kot baru awak nampak. Jadi dia bagi tadi OS kan, awak anggap samad tu S kampung tu K Jadi kalau kita nak SO, kita terbalik lah. Tadi kan dia bagi rumah samad dengan tu OS lah katakan kan. Vektor tu OS. Jadi negatif 10I tambah 10J. Okey? Boleh tak? Tapi kalau awak nak SO, sebaliknya. Senang. Awak tak payah ni. Bila awak ingat, kalau laluan dia bagi macam tu, kita nak terbalik daripada laluan dia tu. Terbalik daripada laluan dia. Saya cuba guna pen lain Awak nampak kot.
Warna biru lah. Dia nak SK kan? Dia nak SK. Mesti apa ni? Dia nak SK. Dia nak lah rumah samad, jarak di antara rumah samad dan kampung samad. Awak jangan terbalik, ingat tak kalau dia sebut rumah samad, samad punya dulu ke kampung dia. Jadi awak kena ambil laluan SO tambah OK. Jadi bila SO dia sebalik daripada OS. Dia jadi, alah malas dah pula nak tukar colour. Guna biru je lah. Jadi 10I tolak 10J lah. Sebab terbalik daripada yang ni. Dia bagi OS, awak nak SO. Boleh Boleh ikut tak? OK sama. OK apa dia? OK ialah ada lagi Negatif 30I. Cikgu pun baru nak berjinak-jinak. Cikgu selalu tak pernah guna pun yang dia 5 punya ni. Cikgu tak reti. Okey, 30I tambah 35J. Awak boleh kira terus macam ni atau cikgu nak pergi ni dia punya ni. Siapa yang nak masuk ni Muhazik. Oh, Muhazik. Awak tak ada ni ke? MOE punya account ke? Muhazik. Tak suruh. Ya, Ego. Ada tak MOE punya account? Ada. Okay, next time tak apalah, kali ni je sebab awak dah ingat mesti cikgu tak pakai MOE kot. Next time pakai MOE senang masuk terus. Tak ganggu cikgu nak ngajak. Sorry. Tak apa. Okay, tak apa, awak masuk juga. Cikgu tak kisah lagi 10 minit nak habis kelas pun awak masuk pun tak kisah. Seronok cikgu. Okay, jadi kan Kak Ada Sengah dia boleh lah. Okay, I dengan I. Kalau awak tak boleh, awak tak nampak, awak boleh juga buat dalam bentuk matrik. Macam ni Atas adalah I, bawah adalah J. Boleh juga senang awak nampak kan. Kalau tidak ni serabutnya. Nak pilih I dengan I kan. Jadi kalau serabut awak boleh buat macam ni juga. Boleh juga Negatif 30 dengan 35. Maksud dia awak tambah lah kan. Jadi 10 tolak 30. Jadi dia adalah negatif 20. Negatif 10 tambah 35. Dia adalah 25. Jadi situlah. Tapi awak jangan tinggal dalam bentuk macam ni tau. Akhirnya awak kena bagi juga dalam dia nak vektor kedudukan, awak kena buat. Sebab ada cikgu yang marking paper kertas 2, dia kata tak boleh tinggal macam ni. Ni nak bagi memudahkan awak. Ataupun awak kira terus macam ni pun boleh juga. I dengan I macam algebra lah. J dengan J. Macam tu je. Okay. Boleh kira teruslah. Okay. Dia nak vektor kedudukan. Jadi dia nak jawapan dia vektor kedudukan ke apa? Jarak. Dia nak jarak. Ni awak bagi dalam bentuk vektor. Bila nak jarak, maksud dia magnitude dia lah. Magnitude dia lah SK. Awak ikutlah awak nak guna abjad apa dalam jawapan ni. Cikgu tak ingat. Cikgu tak tengok pun jawapan dia guna macam mana. Jadi maksud dia awak ingat kalau dia tanya pasal jarak adalah magnitude. Magnitude kalau dalam vektor apa dia? Awak ambil yang perkali vektor tu lah. Pasal 2 tambah jarak memang macam ni Lepas ni ingat kalau dia tanya vektor kedudukan, jarak apa macam ni kira dia. Jadi kita kira magnitude dia. Okay, awak belajar vektor kan dalam fizik. Lepas tu cuba kira. Seorang tolong tekan kalkulator saya kat cikgu. Dapat tak jawapan? Muhazik lah. Dia baru masuk. Tekan cikgu nak dalam 4 angka bererti. Tak mahu cikgu ajak sorang-sorang. Dia macam ajak dalam kelas lah. Cuma cikgu tak tengok muka awak je. Nantilah cikgu nak suruh semua buka kamera lah Lihat. Tapi cikgu kena buka itu pula separuh-separuh. Cikgu nampak skrin ni lah ni awak nampak besar kan? Ya cikgu. Cikgu suka bagi awak nampak skrin besar. Tu cikgu tak mau share yang guna yang tu. Okey, apa jawapan dia? Siapa yang dah dapat? Cikgu ada perpuluhan ke? Ada. Cikgu rasa dia ada perpuluhan. Cikgu tekan. Awak tekanlah kalkulator. Cikgu rasa ada perpuluhan ni. Awak tekan-tekan. Saya dapat 32.0156. 0156. Cikgu guna 4 angka bererti jadi apa? 32 point. Kena bunda lah kan? 32.02. Okay. Dia dalam kilometer. Kilometer lah.
Okay. Dia tengok, dia jadi isu dia kan. Dulu macam ni lah je lah jawab dia. Tapi sekarang ni, dia tanya pula persoalan. Samad mahu berbuka puasa bersama ibunya di kampung. Waktu berbuka puasa di kampung, semua ada kan soalan lah? Cuk tak payah tengok lah. Cuk nak kira ni terus. Okey, waktu berbuka puasa di kampung adalah 7.20 malam. Waktu berbuka puasa. 7.20 malam. Dia nak tanya, Samad ni sempat tak nak buka puasa? Macam mana awak nak buat kalau awak tak tengok jawapan lah? Macam mana? Isu dia suka jadi macam ni lah. Awak belajar tak dalam fizik? Laju, jarak, masa. Apa kaitan laju, jarak, masa? Belajar tak? Belajar. Cuma 5 Ada. P3 je lah tak belajar jarak. Tak belajar sains ada tak? 5 P3 ada tak dalam ni? Apa dia? Yang JLM tu Ego. JLM. Oh, awak ada short form Oh, Ada. okey dah tak tahu. Cikgu ingat V sama dengan tu lah jarak per masa. Betul lah. Oh, awak buat macam tu. Apa dia tadi? Siapa kata? Siapa cakap tadi? JLM. JLM. Dia 3 segi. Macam ni kan? Ingat tak? Masa lepas J tu? kat atas. Oh, J. Betul Kan? ke J kat atas? Betul. Tak pasti betul dah. Ego. Betul. Lepas tu L belah sana, M belah sana. Ni L. L dengan M. Oh, awak guna L lah. Dengan M lah. Cikgu ajak macam ni Oh, JLM. Maksud dia jarak adalah laju darat masa lah kan? Oh, belajar macam ni. Okey, bagus. Cikgu nak awak yang ni. Tepat kalau cikgu hafal cara lain. Okey. Cikgu lah kalau cikgu ni. Ni cikgu guna S. Tak apalah, tak apa-apa pun tak apa. Jadi dia dah ada jarak kan? Dia dah ada, dia bagi apa kat awak tadi? Kita dah ada jarak. Lepas tu, dia ada bagi tu. Tengok ni Ni, dia bagi laju kan? 80 km per jam. Jadi kita nak tahu masa lah sekarang ni. Kalau masa, awak kena guna apa yang awak tahu lah ni. Masa yang kita nak. Jadi jarak bahagi laju lah. Jarak bahagi laju. Jarak ni pula, dalam kilometer kan? Dalam kilometer betul lah. Kadang-kadang kan awak kena tengok tau. Kalau jarak awak dapat dalam meter, awak kena tukar dalam kilometer. Awak kena tengok pula. Laju dia bagi sekarang ni laju dalam apa? Kilometer per jam kan? Tapi jarak dah memang dalam kilometer. Dia kena unit yang sama belajar kan? Sains, fizik semua belajar kan? Awak kena ingat yang tu lah masalah pula. Okey, laju dia 80. Okey, awak tekan ni calculator. Apa? Awak akan dapat apa? Masa dia. Masa dia unit apa awak rasa? Maksudnya 0.4 kan? 0.4 tu apa? Unit apa? Sebab awak kena ingat tadi awak dapat laju dia. Laju yang diberi adalah 80 km per jam. Bukan per minit, bukan per saat. Jadi sekarang ni 0.4 jam awak dapat. Kan? Jadi kena tukar pula dalam minit jadi apa? Darab ke bahagi? Jarak. Darab 60. Okey, darab 60. Jadi apa? 24. 24 cukup ke? 24. 0.4. Kita tekan calculator. 24 minit. 24 minit cukup. 24.02 ke? Cikgu kira dah ni. Jadi kat sini awak dah boleh menjawab soalan lah. Dia sempat tak? Dia bertolak pukul berapa pula? Lupa nak bulat. Dia bertolak pukul 7. Dia akan sampai rumah mak dia. Rumah mak dia pula dah. Bertolak dari rumah maknya memanjat sempat tak berbuka di kampung. Maksud dia, ni rumah Samad kan? Ni kampung Samad. Kampung Samad tu rumah mak dia lah kot. Kan cikgu kata ni kampung. Ni Samad. Jadi dia akan sampai rumah mak dia pukul berapa? Kalau awak tahu, dia bertolak pukul 7. Dia kadang-kadang fikir logik juga ni. Awak kena fikir lebih daripada matematik, AdMath ni. Bertolak pukul 7 PM. Dia akan sampai ke apa? 7.24 PM. Sempat ke? Waktu buka puasa 7.20. Jadi
Tak sempat. sempat Tak minit. sempat. Jadi awak janganlah bagi isu dekat pemeriksa lepas ni kalau awak exam kan, nak exam kan. Saya kat cikgu tak apalah, cikgu faham. Kalau pemeriksa dia, awak tak menjawab soalan. Kalau dia kata betul lah pukul 7 sampai 7.24. Jadi awak pun dah seronok. Awak rasa awak dah menjawab ke soalan macam ni? Tak, okey. Dia tanya soalan dia apa? Soalan dia, adakah Samad sempat berbuka puasa bersama-sama ibunya? Tunjukkan pengiraan anda. Ada setengah orang, dia tengok ayat yang belakang dia. Oh, tunjukkan pengiraan anda. Tunjuk je lah. Tak payahlah cerita. Macam tu lah cikgu maki paper macam tu. Ada setengah dia pun jawab kan. Calon SPM ni dia jawab. Okey lah. Tunjuk dalam ni. Tak boleh awak kena ada ayat yang menunjukkan menjawab soalan dia. Ni awak tunjuk ni jalan kira. Tapi awak tidak membuat kesimpulan dia. Dia kata adakah Samad sempat berbuka puasa? Awak kena jawab. Tidak sempat. Ada setengah ni selalu tak mau jawab. Malas nak buat ayat, malas nak bercakap. Tak bercakap kena menulis lah. Tidak sempat berbuka kan ayat dia apa? Kalau dalam buku tu tulis sana, dalam jawapan tak tahulah, cikgu tak tengok jawapan dia, tulis tidak sempat saja ke. Tidak sempat berbuka puasa bersama ibunya pun tak apalah. Tidak sempat berbuka puasa dah lah. Tidak sempat berbuka puasa. Awak buatlah ayat sikit kerana Samad akan sampai. Macam tu lah boleh buat ayat juga. Samad akan sampai pada pukul. Jawab macam tu lah. Okay. Boleh faham tak semua? Boleh tak? Boleh. Boleh. 24 Boleh. malam ke, PM ke. Jadi awak nampak tak vektor ni dia boleh buat juga isu lain lah. Sebab awak kena ingat lah. Okay, ada tak 5P3 kat sini? Awak tak apa M2 dengan awam, awak belajar fizik, awak tahu jarak adalah laju jarak masa. 5P3 ada tak kat sini? Ada tak? Tak ada. Puteri Husna 5 awam 1 ke? Siapa? Saya cuba nak tengok Ustaz. Tahun 1. Awam 1. Siapa? Tak ada siapa masuk. Apa? Tak ada 5P3? Ada. Awak belajar tak sains? Ada tak topik laju ni semua? Laju jarak masa semua ni. Ada tak? Ada cikgu. Ada. Okey, ada tak apalah. Jadi awak kena ingat dia ada juga benda kaitan dengan nilai juga. Laju jarak masa dalam vektor ni lah selalunya banyak menggunakan ni isu macam ni. Laju-laju ni. Okey tengok soalan 2. Cikgu tak sempat ni. Bincang semua ni. Okey, tengok Raja menunjukkan vektor A dan B dihubungkan. Okey, cari nilai P dan nilai Q. Awak perasan tak siapa yang dah jawab ni kertas ni? Awak perasan tak soalan 2A ni ada sama dengan soalan mana? Siapa yang perasan? Asma perasan tak Asma? Tak ada. Hilang mah. Siapa lagi ada dalam ni Syahid Akmal dah buat dah ke? Belum. Belum. Ui. Minggu lepas tak ada. Dah buat apa? Waktu MX cikgu tak jadi buat, cikgu pergi sekolah tu. Seronok huri. Lepas tu cikgu pula kata tak jadi buat pula malah huri lagi. Hidayah Husna. Buat dah ke belum? Belum juga. Tapi tak dapat jawapan. Soalan 2A ni sama sekali, tak apalah kita bincang. Ada soalan ni sebiji sama dengan soalan mopok tu, cikgu terbaca tengok. Soalan mana tu? Soalan 7B. Siapa yang dah print ke apa cuba tengok. Soalan 7B dengan 2A sebiji sama. Ada cikgu buat kesilapan sikit lah. Dia punya soalan yang sama, tak apalah jawab. Jawab sekali dah lah. Untunglah awak tak payah jawab banyak-banyak. Jadi kan bila awak tengok tau, dia tak cakap apa kat awak. Dia tunjuk gambar rajah kat awak. Dia kata ni vektor A dengan vektor B. Jadi ni vektor A lah kan. Ni vektor A, ni vektor B. Dia kata cakap macam tu je kat awak. Jadi apa yang awak nampak kat sini? Dia tak selari. Vektor tak selari, ingat tak? Cikgu pernah telah nak masa form 4. Bila sebut vektor tak selari, apa yang patut kita buat? Vektor tak selari, apa yang patut buat? Vektor ni sama dengan vektor ni sama dengan kosong. Maksud dia macam ni. Okay.
kan. Maksud dia P tolak 2. Bila sebut je vektor tak selari, awak kena ingat persamaan dia kita samakan dengan kosong. Persamaan dia sama dengan sifar. Dia tak selari lah. Okey. P tolak 2. Yang tu awak kena ingat. Kalau tak faham ni istilah dia vektor tak selari ni, awak memang tak boleh jawab. Okey. Awak kena tahu isu dia macam mana kat mana. Vektor tak selari, vektor sama, maksud dia perkali dia sama. Bila vektor tak selari, dia persamaan dia sama dengan kosong ni. Jadi maksud dia vektor ni semua ni, Q02 tolak 16B ni sama dengan kosong. Itu maksud dia. Jadi awak kena ingat vektor tak selari dia macam ni. Isu dia persamaan dia jadi macam ni. Jadi kat sini apa macam mana awak nak selesaikan? P tolak 2 awak samakan dengan kosong. P sama dengan 2. Macam tu je lah. Q kuasa 2 tolak 16 sama dengan kosong. Q kuasa 2 sama dengan 16. Q sama dengan punca kuasa 16. Awak ingat kalau punca kuasa 16 kuasa sempurna ni, awak tekan kalkulator memang dia akan bagi punca kuasa 16, dia akan bagi 4. Awak kena ingat, bukan 4 sahaja. Negatif 4 pun kena ambil kira. Kan cikgu dah cakap banyak kali dah kan. Kalau negatif 4 kuasa 2 jadi 16 juga. 4 kuasa 2 jadi 16 juga. Jadi bila kita punca kuasa 2 kan, dua-dua ni diambil kira. Positif, negatif. Kita tak tahu dia sebenarnya adalah positif ke atau negatif. Okey? Boleh tak? Boleh. Boleh Alhamdulillah. Siapa tu yang kata boleh tu? Syahir ke? Akasyah ke apa? Awak cikgu dengar yang lelaki awam 1 pergi mana Asma? Asma tak ada ni. Cikgu. Itulah. Ungkapkan OR. Okey, yang ni nampak tak dia kata? Menunjukkan vektor OR. Ungkapkan OR dalam bentuk, nampak tak? Kalau vektor dalam satah Cartesian, ingat Cartesian ni dia akan sebut dalam IJ, okey? Dia tak ada lah kalau vektor yang biasa-biasa awak tengoklah di A ke B ke kan. Jadi dalam vektor IJ maksud dia awak ambil koordinat dia saja. Ada setengah soalan macam ni pun kadang-kadang ramai yang tak terjawab. Kalau kertas 1 kadang-kadang tanya kan, dia akan tanya dulu soalan yang simple, lepas tu yang kedua susah sikit. Yang pertama pun tak dia jawab. Jadi awak kena sebut tau. Dia kata ungkapkan OR. OR lah. Okey. Ni koordinat dia apa? Koordinat X, koordinat Y. Tu je lah. Dia jadi negatif 5I tambah 12J. Macam tu je. Okey. Cari vektor unit. Ramai yang tak ingat ni vektor unit. Vektor unit awak ingat tak ada formula? Formula contoh dia vektor A, dia ada topi. Ini kita panggil vektor unit dalam arah A lah. Dalam arah A. Macam ni lah. Tapi kalau yang ni OR macam mana, ada arrow dengan topi. Jadi kalau kita kata vektor unit dalam arah OR, apa formula dia? Atas adalah vektor, bawah ialah magnitude dia. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 macam itulah. Okey, jadi atas ialah negatif 5I tambah 12J. Boleh kira dulu magnitude dia ataupun awak kira serentak kat sini. Kan? Cikgu tulis kat sini cikgu malas nak tulis vektor unit dalam arah OR. Cikgu menjawab soalan terus kat sini Negatif 5. Mau nampak kan? Boleh kan? 12 kuasa 2. 12 kuasa 2 apa? 144. 144, 5 kuasa 2, negatif 5 kuasa 2, 25. 25 dengan 144, 169 ke? Betul kan? Tidak punca kuasa 169 ke? Kira dah? Tidak cikgu kira? Dapat 13. 13 kan? Sebenarnya dia punca kuasa 169 lah kan? Tapi tak payahlah tulis macam ni. Awak tak payah tulis panjang-panjang jela-jela. Punca kuasa 169, tulis saja 13. Okey. Baik. Tulis saja 13. Awak boleh tinggal macam ni. Sebab lagi awak tengok jawapan, cikgu kata kat cikgu, jawapan dia bukan macam ni. Jawapan dia macam lain. Dia boleh magnitude dia duduk di bawah, vektor dia duduk di atas, atau awak pisahkan.
Kadang-kadang jawapan macam ni. 5/13 I tambah 12/13 J. Okay. Okay Senang je kan ni? Cikgu harap yang senang-senang boleh jawab lah tau. Banyak lagi yang susah tau ada. Okay, tengok soalan 3. Ada soalan nak tanya 1, 2? Tak ada Kalau tak asingkan yang pecahan tu boleh ke? Macam ni. Macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Oh, Cikgu saja tunjuk dua-dua sebab apa kadang-kadang awak buat latihan kat mana-mana ke kan. Lepas tu awak tengok jawapan dia bagi, awak dia bagi macam ni cikgu tak pernah terang pun. Jadi dua-dua diterima. Awak pisahkan pun boleh, awak cantumkan pun boleh. Okey. Dua-dua diterima Okey. Ada soalan lagi? Tak ada lah kan? Cikgu tengok jam, cikgu takut lah ambil masa lebih. Cikgu setting lambat sangat. Kali kena awal sikit lah. Anak cikgu pada kelas, rajah 8 menunjukkan sebuah segitiga OAC. Diberi bahawa OA. Selalunya kan vektor ni kadang-kadang kan, dia bagi gambar rajah kan, dia bukan label apa pun tau. Tapi bila tak label, awak nak bagi awak mudah nampak, awak label dia. Okay. Jadi OA. OA. Awak kena bubuh arrow tu. Sebab salah lagi, kalau awak bertentangan dengan arrow dia, awak dah tahu dah lah. Maksud dia tandaan pun dah berubah. Awak tak payahlah buat negatif OA juga opening kan. Awak ubah saja tandaan dia kalau awak nak ubah kan. OA. Jadi awak buat arrow dia. Dia bagi OA. Dia bagi apa? Tulis je kat tepi tu. 4x tolak 19y. Okay. OB. Dia bagi OB. OB dia bagi 36x tambah 7y. Okay. Dia bagi OC. Label semua. Okay, baru awak nampak. 52x tambah 20y. Okay. Lepas tu, apa ni? Ungkapkan AB. Nampak tak kat sini? Dia kata ungkapkan AB dan AC dalam sebutan XY. Jadi AB. Kalau awak nampak kat sini, jalan shortcut AB apa dia? Awak kena ingat ni jalan shortcut. Jalan jauh nak sampai AB, AO. Awak kena tengok macam tu. Siapa yang tak tahu lagi macam mana nak buat laluan vektor ni? AO tambah OC. OB. Okay. Boleh tak? Nampak Saya cikgu buat warna lain lah. Buat warna purple. Okay, maksud dia nak AB. Maksud dia AO tambah OB. Jadi OB laluan dia sama. Okay, tak apalah. Tapi AO laluan dia tak sama. Bila laluan tak sama, awak tak payahlah buat negatif OA. Lepas tu bubuh negatif di luar. Awak pergi awak confuse, tak payah. Bila awak tengok OA dia bagi. Dia nak AO. Terus terbalikkan. 4 jadi negatif 4. Senang fikir siap-siap macam tu, siap-siap. Senang. Tak payah buat negatif, nak kembang masuk lah. Nak buat bracket, nak buat negatif di luar. Tak payah. Okay. Awak terus ingat. Yang positif akan jadi negatif. Yang negatif akan jadi positif. Terus direct buat. Tak pening kepala. Banyak-banyak bracket. Lepas tu terus awak tambah dengan OB. OB laluan ni sama. Laluan yang sama salin je. 36x tambah 7y. Kira saya kat cikgu kan cepat. Tak ada masalah ni. Negatif 4x tambah 36 jadi 32 kan. Okey, 32 x 19 tambah 7 apa? 20? 26y. 26y. Okey, good. Okey, boleh Ni senang juga ni. Ada lagi susah lagi ni. Soalan apa yang susah cikgu nak buat ni sekejap dengan awak. Okey, AC. Okey, AC boleh tak? AC. Boleh. AC ialah apa? AC AC ialah AO tambah OC. Boleh awak jumlahkan Boleh ikut buat sendiri Bagi cepat ni yang senang-senang cikgu nak awak buat sendirilah. AO tambah OC. Siapa yang dah tambah dah buat dah? Sama juga laluan dia. Dia sebaliknya. Cikgu nak jawapan terus. Buat sendiri. 48x. Okey, 48x. Yang lain cuba kira sendiri Tambah 39y. Cikgu nak tunjuk yang lain lagi. Sini boleh tulis tak? Oh, boleh tulis. Okey. Lepas tu dah habis dah jawab soalan AB dengan AC. Seterusnya nisbahkan AB sama dengan AC.
Tentukan nisbah AB kepada AC. Nampak tak? AB. Oh, kadang-kadang awak kena tengok tau. Kadang-kadang dia kata nisbah AB kepada BC. Sekarang ni dia bukan macam tu. AB kepada AC sendiri. Jangan confuse Jadi kan bila melibatkan nisbah ni, cikgu ada kan cikgu ajar dan yang cikgu tak ajar tahun lepas, apa yang awak buat kalau sebut nisbah, kalau sebut garis selari, kalau sebut garis segaris, apa yang awak perlu tahu? Cikgu ajar. Vektor AB kalau disebut segaris, kalau disebut segaris, selari, kalau dia suruh cari nisbah ke? Sama dengan. Yes, awak kena ambil lah apa-apa kalau dia tanya benda-benda ni, awak kena buat AB, cikgu suruh guna lambda lah. Awak tak nak guna lambda pun tak kisahlah, awak gunalah apa-apa selain daripada abjad yang dia bagi. Kadang-kadang K dekat sini tak boleh gunalah. Awak nak guna AB, AB sama dengan M, AC boleh. Awak nak guna AB sama dengan K dah kat sini tak ada kan? KAC boleh. Maknanya awak kena ganti dengan something abjad yang tak ada dalam soalan. Cikgu nak mudah sebab lambda tak guna, tak payah duk cari pula abjad apa, tak guna. Selalunya memang vektor kalau tengok cikgu, orang duk explain selalu guna lambda lah. AB adalah dengan AC lah. Jangan awak kata AB pada BC. Soalan dia AB dengan AC bagi pening awak je buat apa pergi ambil BC tau. Kalau soalan dia AB kepada BC, kat sini pun awak buat AB kepada BC. Ikut soalan. Tapi awak kena tambah lambda kat sini. Jadi AB kat sini, apa vektor tadi AB tadi? AB tadi apa kita dapat? Ni. 32 X tambah 26 Y. Lambda. AC kita dapat 48 X tambah 39 Y. Okey. Jadi kat sini awak nampak tak bila kita kembang masuk dia jadi apa? 48 lambda X tambah 39 lambda Y. Bila kata vektor sama, vektor selari, vektor segaris, dia memanglah kadang-kadang tak sama saiz kan. Kalau dia selari, tak semestinya dia panjang dia sama. Tapi kita boleh ambil apa? Dia punya ni lah. Okay, awak tengok X dengan X. Ambil warna lain pula. Ni hijau pula. Okay, tengok ni. X dengan X. 32 dengan 48 lambda. Jadi awak katalah 48 lambda sama dengan 32. Jadi lambda sama dengan 32 per 48. Awak tak reti nak ringkaskan sendiri, awak tekan je kalkulator. 32 per 48. Apa awak dapat? Apa awak dapat? Akasha dapat apa Akasha? 23. Ya, betul. Awak tak percaya, awak ambil yang Y pula. Kalau dia 39 lambda sama dengan 26. Kan yang ni sama dengan yang ni. Awak tak percaya, betul ke dia segaris ke dia pemalar ke ni? Betul, awak tak percaya tekan kalkulator. 26 per 39. Kalau dia lambda dia tak sama, maksudnya dia bukan segaris, dia bukan selari tau. Kalau ikutlah dalam soalan, dia nak tanya buktikan dia adalah segaris, dia tak ada gambar rajah kat sini. Guna situasi yang sama juga nak selesai dah. Yang ni kita dah nampak dia segaris, cuma kita nak tahu nisbah dia saja. Faham tak? Jadi awak dapat 2 per 3 juga. Kalau kokok dia suruh buktikan tanpa gambar rajah, kalau bubuh saja lambda tu kan sama, maksudnya dia adalah segaris ataupun selari. Okay? Yang ni bukan kita nak tu. Kita nak dia berapa nisbah ke berapa kan? Jadi awak dapat dia sebenarnya awak dapat macam ni lah. AB adalah 2 per 3. Maksudnya kita dah cari lambda dia dah. 2 per 3 AC. Tapi awak tidak menjawab soalan lagi. Sebab dia nak dalam bentuk ni. Jadi awak kena buat macam mana? Setengah kan dia duduk confused dah. Dia dah dapat dah tapi dia duduk confused. 2 nisbah 3 ke? 3 nisbah 2 ke? Ada setengah duduk confused kan? Tapi kalau awak fikir logik awak dah tahu dah AB lebih kecil. Mestilah 2. AC lebih besar. Ni kalau yang jenis macam duduk confused lah kan. Okay, awak tak boleh awak buat macam ni. Dia yang ni dalam bentuk persamaan. Yang ni dalam bentuk nisbah. Awak bawa lah AC ke sini. Okay. AB nisbah kepada AC 2 per 3. Maksudnya yang ni bawa sini. Jadi cara nak tulis dia AB nisbah AC
kena menjawab ikut macam soalan ni minta tu. Dua ni semua tengok. Baru menjawab soalan macam ni. Okay. Ada soalan tak? Tak ada yang. Okay, sekali lagi kan link cikgu nak bagi link sikit tau. Cikgu nak adjust sikit cikgu punya Google Form tu. Siapa yang ikuti cikgu punya apa tu, tak payah cikgu duk catat nama. Sekali lagi cikgu nak tambah sikit soalan dia, modify sikit. Siapa yang ikuti secara online, siapa yang ikuti secara offline. Jujur lah kot. Mestilah kena ada yang jujur kan. Nanti cikgu kira balik. Okay, soalan 4. Okay, kita dah habis ha. Aduh. Soalan 4 sikit je. Soalan 4 cikgu rasa dah tahu dah kan. Baca soalan sendiri ya. Kumpulan G menarik macam main tarik tali ni. Tarik sana. Kumpulan M tarik sana. Cikgu tu mana nak baca soalan? Menarik. Tapi kan tali itu tidak bergerak. Awak bisa tarik tali? Kalau tali itu tidak bergerak maksud dia apa? Kosong. Dua-dua kuat. Sama. Sama lah kan? Ada pemenang tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada lah kan. Bila tak ada, kalau dalam bentuk, dalam sains apa maksud dia? Gaya yang tarikan dia adalah sama tak? Sama tak saiz dia? Saiz dia. Nilai dia sama tak? Sama. Dia kena fikir logik lah. Dia bagi situasi soalan. Maksud dia kata FG tidak sama bergerak. dengan Tadi FM. tidak bergerak. Maksud dia FG dia akan samalah dengan FM dia. Maksud dia vektor ni samalah pula. Lepas tu tidak ada pemenang lah. Jadi cari nilai K kat sini. Jadi awak boleh kata kat sini 2 tolak K ni 5. 2 tolak K sama dengan 10 lah. Betul tak? Tak payahlah ambil I. Confuse lah. Kita ambil dia punya perkali je nak bagi cepat. Jadi K pindah ke sana. Jadi 2 tolak 10. Kalau nak bagi K positif lah kan. Negatif 8. Senang je kan? Jadi kumpulan manakah yang akan memenangi? Tiada pemenang. Soalan punyalah panjang menjela. Jadi awak jangan soalan AdMath ni kadang-kadang dia psycho sikit. Awak nampak, soalan ni panjang lah. Ya apa? Tiba-tiba soalan ni cek, tanya yang tu je. Kadang-kadang soalan yang pendek, jawapan panjang. Soalan panjang, jawapan pendek. Okay, kita tengok soalan 5. Soalan 5 ada pembetulan sikit lah. Jawapan dia cikgu rasa salah tau. Tapi cikgu dah bincang dah semua. Dah buat soalan 5. Soalan 5 bukan seperti yang tertera dalam modul awak. Ini awak kena dengar betul-betul. Sebab cikgu kena buat balik ni. Cikgu rasa silap jawapan cikgu bincang ni. Betul lah silap. Cikgu pun dah confuse juga. Tu kadang-kadang kena buat dulu. Tidak tak smooth cikgu ajak nanti. Okey BD sama dengan BD nisbah DC. BD 1. Nampak tak? Dia tak kata BC. Dia kata DC 3. Okey, label saja okey. CE 2. EA 1. Okey, apa lagi? Lepas tu dia bagi AB. Nampak tak? Kena buat arrow tau. A kepada B. AB vektor dia 3X. Kalau awak tak buat arrow, awak nanti pening nanti. AC. Dia bagi terus semua ni Shoot. AC apa? 2Y. Okey. Apa lagi? Ungkapkan dalam sebutan X dan Y, BC. Dia nak BC. Okey Awak ada AB, awak ada AC. Dia nak BC B kepada C. B kepada C. Jalan shortcut. Awak selalu kena ingat ni. Yang simple-simple yang atas-atas kena jawab tau. B kepada C jalan jauh. Jalan jauh. Jalan jauh apa? Kena link pula. BAAC. BC, BA, AC. Betul tak? Okey. BA tambah AC. Kat sini awak dah nampak dah. Dia bagi AB. Kita nak BA, laluan yang berbeza. Laluan yang berbeza pada dia bagi. Jadi terbalik dah kan? Terbalik. Negatif 3X. AC 2Y. Kadang-kadang macam ni simple pun dah banyak tak boleh jawab. At least kena tahu jawab tau soalan yang simple-simple. Soalan yang complicated tak boleh jawab tak apalah. Kadang-kadang soalan simple tak boleh jawab, sayanglah kena kutip markah ni. Jadi AD. Tengok vektor terus tak mau jawab. Jangan macam tu Okey, dia nak AD.
AD nak macam mana? AD jalan shortcut dia. AD jalan jauh dia. Apa yang maklumat kita ada? Kita dah tahu BC kan? Jadi AD. Maksud dia jalan jauh dia adalah AB tambah BD. Nampak tak? AD ialah AB tambah BD. Okey. AB tu ialah awak tahu dah laluan yang sama kan? 3X. B tu BD macam mana nak tahu? Awak tahu BC. BD ialah apa? BD ialah 1 per apa semua ni? 3. 1/4 daripada BC. Faham tak? Macam tu lah nak tahu. Kan? BD tu adalah 1 daripada 4 BC. Jadi, rumah habis dah masa. 3X tambah. Boleh tak cikgu ambil masa awak sikit Sa'an lah? Habis soalan ni boleh tak? Okey, BC pula. BC apa? Negatif 3X tambah 2Y. Awak selesai direct lah. Kalau tak mau, awak carilah dulu pula BD ialah 1/4 BC kira tangling. Ni cikgu kira sekaligus lah. Faham ah? Boleh faham tak? Jadi 3X tambah kembang kan ni. Negatif, silap ah. Malahan dah lambat lah. Negatif 3/4X tambah 2/4. Ni tau darab masuk tau. Tambah 2/4Y. Betul kan? Jadi, kira saya cikgu. Apa dia? 3 tolak 3/4 apa? X dengan X. 9/4. Positif kan? 9/4X. Ini perkecil tau. Awak jangan tinggal macam ni. 2/4. Awak kena pastikan tau. Benda yang perkecil tu 2/4, 3/6. Jangan tinggal jawapan macam tu. Tolak markah tau. Dalam MAT. Maksud dia tahu awak tak tipu mudah lagi. Guna kalkulator je. Okay? Okay Tahu kan? AD. Banyak ni je kau soalan dia. Ada lagi lah. Alamak, banyak lagi. Cikgu habis dah. Okay. Soalan ni, dia balo gambar rajah link pula dah. Cikgu dah conteng dekat gambar rajah ni dah. Tak apalah. AF sama dengan KAD. Dia dah bagi dah. Okay tengok. Habis ni sekejap AF sama dengan KAD. Okay, KAD. Jadi AF sama dengan KAD. Dan AF juga adalah AE tambah HEB. Macam tu pula dia bagi. Jadi kan AD tadi kita ada tak? AD ada kan tadi? Check. AD ni 9/4X tambah 1/2. Ingat? Apa dia AD tadi? 9/4X tambah 1/2Y. Okay, yang ni. Okay. Jadi awak kembang tau, kembang masuk. Kena tunjuk perkali dia. K tu adalah perkali ya. Tambah 1/2 KY. Okay, ni tak ada ni. Okay. Jadi ni AF. AF mestilah benda yang sama kan? Tak lagi pun yang ni pun sebenarnya kalau kata vektor AF, dia 2X tambah Y. AF yang lain pun mesti 2X tambah Y. Tapi kadang-kadang dia bila ada abjad tu kita akan samakan vektor dia tu. Kita nak dah cari dia punya tu kan. Jadi AF yang lagi satu dia bagi cara melalui AE tambah HEB. HEB. Maksud dia kan EB kan. Maksud dia bagi laluan ni. AE sama dengan AF. AF. Dia nak AF. Dia bagi laluan ni AE tambah HEB. Maksud dia berapa kali ganda EB ni lah. Lagi satu laluan dia KAD pemalar dia. Berapa kali ganda AD ni? AF tu. Dia ada dua cara kat sini. Jadi awak dah ada dah kat AE. AE apa dia? AE kita cari dah tadi. AE adalah 1/3 AC kan? AE. 1/3 AC kan? Yang ni kita tak tengok lagi ni. Allah. Ni ada 1, ni ada 2. Silap. Ni 1, ni ada 2. Apa tadi? AC ni tadi adalah
2Y. Jadi AE adalah apa? AE adalah berapa kali ganda 1/3 2Y. AC? 1/3 1/3 2Y. daripada AC kan? Betul tak? Kalau siapa yang tak nampak cikgu tunjuk Sudah AE adalah 1/3. Ni ada 1, ni ada 2. 1/3 daripada AC keseluruhan ni. AC diberi 2Y. Jadi nampak tak kat sini? Kalau siapa nampak direct dia dah tahu dah apa dia. Jadi sini gantilah dengan 2Y. Kalau cikgu sebut jadi 2/3Y sekali ada macam mana dapat 2/3 ni? Tu maksud dia. Awak anggap dia perkali dulu, lepas tu awak darab dengan keseluruhan dia, awak dapat. Dia adalah 1/3 daripada AC. AC sendiri adalah 2Y, baru kita ganti, baru awak nampak. Kalau cikgu kata EC apa dia? Awak dah tahu adalah juga kan? EC adalah apa? 2/3 daripada AC, betul tak? EC ni adalah 2/3 daripada AC juga. Ni sajalah, saja cikgu bagi kat ni. Jadi 2/3, AC sendiri adalah 2Y. Dia adalah 4/3 ni. Awak tak percaya kan? 4/3 tambah 2/3 dia 6/3. 6/3 adalah 2Y. Betul ya? Kau tak percaya lah. Okey, jadilah ni AE kan? Jadi AE, panjang lah cerita dia pula. AE tadi kita dapat apa? 2/3Y. Panjang lah cerita ni. Dah tak? Tak apa, boleh tunggu saat 2/3Y. HEB pula. EB kita ada dah EB. EB ada dah ke kita cari tadi? Tak cari lagi kot EB. Tak ada. Kita tak cari lagi EB. Tak ada kan? Allah Akbar. Cari EB pula. Allah. EB. Panjangnya. Tadi AB ni apa? 3X kan? Aduh. Jadi EB Allah. Kita kira atas ni lah. Ingat EB dah ada. Okey. EB. EB. Kalau awak nampak dah awak tahu dah kan? EB. Apa EB kat cikgu sini pula? EB. Mana lain pula? Warna biru muda. EB. Okey EB adalah laluan dia EA tambah AB, betul tak? Okey. EB adalah laluan dia. Ataupun ambil EC. Ambil mana? Tak apalah, apa-apalah. Awak nak ambil laluan apa? AE kan? AE kita dah ada kan? Okey, EB adalah EB adalah EA tambah AB. Okey tak? Faham tak? Faham. Sebab habis soalan ni satu je lah. Saya tak suka halfway. EA tambah AB. Betul EA adalah apa tadi? AE adalah 2/3. EA terbalik. Jadi negatif 2/3 Y. Okay. Jadi AB sama laluan dia adalah 3X. Awak nak bagi susun balik boleh dah. 3X tolak 2/3 Y boleh juga. Jadi HEB. Jadi EB sendiri kita tulis lah. 3X tolak 2/3 Y. Jadi okey kat sini awak kena kira lah 2/3 Y tambah 3HX tolak 2/3 ya. Yang EA tu 1/3 ke 2/3? EA Dekat EB sama dengan EA tambah AB. EA tambah AB. EA tu 2/3 ke 1/3 cikgu? 2/3 lah. EE. Betul tak? Awak tengok balik ni kat sini. Ni. 1/3. Baik. Bawah tu. Dia AE kan. Dia AE dia kan yang keseluruhan ni 2Y. Dia bagi bentuk nisbah 1 dengan 2 kan. Ni. Kan dia kata AE mana ayat dia. Ada. Nanti lepas dia dah tu lah hasil dia kan. Jadi awak tahu tak AE memang dia 1/3 daripada AC. Kan? Dia bukannya
Bukannya ayat dia yang sini dia bukan Y saja. Kat sini kalau dia Y saja betul lah 1/3 Y. Masalah dia AC dia adalah 2Y. Kalau tak mau confuse memang kena buat bentuk macam ni. Kalau tidak kan, kalau kadang-kadang kan kita nampak Y. Okay. Oh dia 1/3 Y lah. Tekan bila dia punya tu berganda ke dia kita kena darab. Okay, bagus soalan. Tak faham kena tanya. Okay, jadi kat sini macam laru kan ada HL. Okay, jadi awak nampak ada AF kat sini. AF yang ni warna lem pula, kita tak nampak pula dah. Sekejap kita ambil warna orange lah. Warna apa nak ambil ni? Hijau. Okay, awak nampak tak? AF ni AF kan? Ni AF dia. Okay, AF ni kita kena simplify juga. Okay, X kan? X, okay 3HX. Okay, tambah. Kita combine ni. 2/3 perkali dia 2/3. Perkali dia ni. Tolak 2/3H. Kita combine dia punya perkali. Ni. Dengan perkali ni. Kita bubuh Y di luar. Boleh nampak tak? 2/3 ambil, negatif 2/3H ambil. Jadi maksud dia perkali dia yang ni Perkali dia yang ni. Jadi kita samakan lah ni. Okey lah ni X yang awak nampak ialah apa? 9/4K, betul tak? X kan dia sebenarnya dia sepatutnya kena nilai yang sama tapi dia dah bagi abjad, kita kena samakan lah. 9/4K sama dengan apa? Yang awak nampak. 3H. Siapa nampak? Nampak kan? Nampak tak? 9/4K ialah 3H. Nampak tak? Sebab ni X, ni X. Ambil perkali dia. 9/4K dengan 3H. Okay, nampak Lagi satu apa dia? 1/2K sama dengan apa? 2/3 tolak 2/3H. Nampak tak? Nampak tak macam complicated sikit kan? Jadi apa dia kat sini? Macam mana nak buat ni kat sini? Jadi awak bagi dia persamaan lah. 4 buat naik atas. 9K jadi 12H. Nampak tak semua? Nampak. Kan? 9K sama dengan 12H. Tahu tak macam mana? Darab ni. Okay, K duduk belah sini. Okay, sini aja dia macam mana pula. Okay Sini kita tak nak hapuskan dia punya bawah-bawah ni. 2 ada, 3 ada. Apa yang boleh ngam nak hapuskan 2 dengan 3 ni? Kena darab dengan 6 lah. Okay. Darab dengan 6 dia jadi apa? 1/2 darab 6. Jadi apa? 3 kan? Okay. Sini jadi 3K. 2/3 darab 6. Tekan kalkulator awak boleh. Kan? Dia jadi 4 kan? Jadi 4 tolak 4H. Semua boleh ikut tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Okey, dan ni kan. Ni persamaan 1 tau. Ni persamaan 1. Jadi macam mana kita nak bersamakan persamaan 1 ni? Jadi kan, awak tengok kat sini. Ni 9K, sini 3K. Sini awak darab bagi jadi dia 9K juga. Awak darab dengan 3 balik pula. Jadi dia akan jadi 9K. 4 darab 3, 12 tolak 12H. Jadi ni awak anggap sebagai persamaan 2. Jadi masukkan persamaan 1 ni dalam 2. Nampak tak? 9K kan? 9K. 9K dia ganti dengan apa? 12H. Jadi 12H sama dengan 12 tolak 12H. Betul tak? Siapa macam ni ya? Betul ya? 369. 9K. Apa cikgu buat ni? My iPad ni. My iPad ni tak dapat lah jawapan dia. Asal-asal betul ya? Terus saya masukkan lah. Kita boleh tambah tolak kan? Aduh. Siapa kalau masukkan tak jadi ya? Mau dapat tak? Ni lah. Cepat ni nak bagi awak habis ni. Sana. Sabar cikgu jadi kalut dah sikit ni. Okey, 9K lah. Okey lah. Persamaan 1 ni. 9K tolak 12H
Yang ni pun darab 3, 9K sama dengan 12 tolak 12H. Okey, jadi kita buat macam ni lah. 9K tolak 12H sama dengan kosong. Betul tak? Jadi yang ni 9K tambah 12H sama dengan 12. Betul tak? Cuba tengok. Betul tak cikgu pindah dia? Persamaan 1 dengan persamaan 2. Betul tak? Cikgu ambil persamaan ni. Cikgu pindah dia pergi sana. Jadi persamaan serentak. 9K tolak 12H sama dengan kosong. Yang ni 9K tambah 12H sama dengan 12. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Hello? Okey, jadi persamaan 1 tambah dengan persamaan kedua. Kita nak hapuskan H lah. Kan dia ada negatif 12, kita tambah. Kalau kita tolak dia jadi hutang 12, hutang lagi. Kita tambah yang ni tambah yang ni. Kita hapus lah. 24. Negatif 12 tambah habis. Ni betul Tidak 9 lah bila. Apa cikgu dengar potong-potong habis semua. Rupanya dia ada tandaan ni positif negatif. Okey 18K sama dengan 12K sama dengan panjang cerita dia ni. 12 bagi 18. 2 per 3. 23. Lepas tu K, lepas tu H dia. Cari ni ya. H. Lepas tu ganti pula. Kat sini lah. Ganti K sama dengan 2 per 3 dalam 1. Lepas tu 9K tu adalah 2 per 3. Cikgu ambil ni persamaan ni. Sama dengan 12H. Jadi 9, 3, 3. 3, 3, 6 kan. 12H sama dengan 6. Cik. Jadi H sama dengan 6 per 12 sama dengan 1 per 2. Panjang ceritanya. Okey, boleh tak? Ni Boleh. jawapan dia. K sama dengan 2 per 3. Kena ingat tau. Yang ni tak sama tau dengan jawapan yang dengan dalam tu. Jadi kena jot down Bawa screenshot lah kalau tak ada salin. Video cikgu kadang-kadang cikgu tak boleh nak share. Lupa nak share selalu. Okey boleh cikgu stop kat sini Boleh tak? 6 dengan 7 nanti kita bincang Boleh. Cikgu takut lah ambil masa lebih. Boleh. Tak cikgu ambil masa lebih lagi? Tak boleh dah kan? Lagi ada kelas kan? Okey, terima kasih bagi kerjasama. Sekejap lagi isi kehadiran kat cikgu. Baik yo. Okey cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Sorry cikgu ambil masa lebih awak Cikgu. Tak apa. Tak apa. Boleh lagi sambung. Ada 14 orang macam ni. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih yo. Cikgu.